selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah EDUP 2072 Puan Hazalina binti Muhammad Hanif. Hari ini saya bersama rakan-rakan kumpulan akan membuat pembentangan bagi tugasan 3 kerja khusus falsafah perkembangan pendidikan di Malaysia. Rakan-rakan saya adalah Muhammad Firdaus bin Makno, Abdul Hakim bin Sulaiman dan juga saya Muhammad Ghazali bin Muhammad Zain. Hari ini kita akan membincangkan tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan implikasi kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi di dalam pembentangan kami terdapat 2 bahagian, yang mana bahagian pertama adalah pendidikan sebelum merdeka dan bahagian kedua adalah pendidikan selepas merdeka. Jadi kami akan memberi lebih penekanan kepada pendidikan selepas merdeka. Baiklah, kita akan masuk kepada perkara yang pertama, iaitu pendidikan sebelum merdeka. Okey, kita akan lihat aliran bermula daripada sistem pendidikan orang Melayu, laporan Barnes, laporan FENU, ordinan pelajaran dan yang terakhir iaitu sistem pendidikan pra-kemerdekaan, 1 penyata razak dan ordinan pelajaran. Baiklah, kita masuk yang pertama iaitu sistem pendidikan orang Melayu. Jadi untuk bab ini pendidikan sebelum kedatangan British, iaitu pendidikan orang Melayu. Jadi menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pondok bermaksud rumah untuk merendahkan diri apabila bercakap orang lain, atau madrasah dan asrama tempat mengajar, iaitu belajar agama. Jadi sistem pada ketika itu berlandaskan kepada agama Islam, iaitu menggunakan kitab suci Al-Quran. Dan orang Melayu pada ketika itu akan menghafal ayat Al-Quran, menghafal doa dan mempelajari mengenai ajaran agama dengan bantuan ataupun pendidikan daripada imam dan para guru agama. Jadi pendidikan Islam berkembang dan wujudnya sekolah-sekolah pondok, madrasah sebagai tempat pendidikan agama Islam. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat laporan Burns 1950. Okey, laporan ini disediakan bertujuan untuk menyiasat kedudukan dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Okey, di dalam laporan ini terdapat beberapa cadangan, iaitu 2 jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan. Yang kedua, 1 jenis sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Yang ketiga, pelajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka. Dan akhir sekali, bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Okey, terdapat beberapa show di dalam laporan Burns, iaitu yang pertama, sekolah dua bahasa diadakan dan bahasa penghantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sekolah-sekolah vernacular dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil ditukarkan kepada sekolah kebangsaan, di mana sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Okey, kesimpulannya, laporan Burns 1950 ini berhasrat memartabatkan bahasa Melayu, namun ditentang kaum Cina kerana beranggapan bahasa mereka akan tergugat. Okey, kita akan melihat laporan FENU 1951. Laporan ini dibuat dan diketuai oleh Dr. Fan, iaitu Setiausaha Kerja Bersekutu Negara China, dan juga Dr. Wu dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi mengapa laporan ini diterbitkan? Laporan ini diterbitkan kerana bantahan masyarakat Cina terhadap laporan Barnes, iaitu dan laporan Barnes ingin membubarkan sekolah vernacular Cina. Jadi masyarakat Cina tidak berpuas hati kerana mereka menganggap ini sebagai satu penurunan taraf bahasa Cina yang lebih rendah, seterusnya mengakibatkan budaya dan bangsa Cina terhapus. Jadi antara intipati kandungan laporan ini adalah untuk mempertahankan kewujudan sekolah Cina. Dengan kata lain, sekolah Cina diteruskan
berasingan di bawah sistem kebangsaan. Yang kedua, untuk mempelajari 3 bahasa sebagai bahasa penghantar, iaitu Melayu, Inggeris dan Cina. Dan yang ketiga, membina maktab perguruan, dan seterusnya adalah matlamat pendidikan berorientasikan tanah Melayu, iaitu matlamat pendidikan membentuk warga negara bercorak kebangsaan. Jadi kita boleh lihat daripada kesan laporan FENWU, dia tidak diterima daripada Melayan Union kerana dilihat tidak memberi keuntungan kepada orang Melayu. Jadi menerusi laporan FENWU, satu jawatan kuasa ditubuhkan, iaitu Jawatan Kuasa Pendidikan Pusat, yang terdiri daripada 20 orang ahli akademik, iaitu dari kaum Melayu, Cina dan India, yang mana mereka berbincang untuk mencari jalan tengah kepada laporan BANS dan juga laporan FENWU. Seterusnya terbitlah Ordinan Pelajaran 1952. Okey, baik. Ordinan Pelajaran 1952. Okey, ordinan ini telah diadakan pada September 1951 hasil daripada jalan tengah atau perbincangan melalui kajian dari laporan BANS dan juga laporan FENWU. Jadi intipati kandungan adalah 2 jenis sistem persekolahan yang mana menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Yang kedua adalah kemudahan pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil disediakan, tapi dengan syarat mestilah mempunyai permintaan daripada ibu bapa dan juga mempunyai lebih 15 orang pelajar. Seterusnya adalah bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran wajib di sekolah Melayu, manakala di sekolah Inggeris bahasa Melayu jadi mata pelajaran wajib. Jadi di dalam Ordinan Pelajaran 1952 terdapat beberapa halangan, antaranya adalah kekurangan guru yang terdidik, tentangan dari kaum Cina dan India yang mana mereka masih nak bahasa Cina dan bahasa India menjadi bahasa pengantar utama, dan yang seterusnya adalah masalah kewangan. Jadi Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat diteruskan kerana ancaman darurat komunis pada tahun itu. Seterusnya saya. Okey, baiklah, seterusnya merupakan sistem pendidikan kewarganegaraan, iaitu penyata razak dan ordinan pelajaran. Jadi secara kesimpulannya, laporan razak ataupun penyata ini lebih kepada satu batu loncatan dan sistem pendidikan kebangsaan kepada ke arah yang lebih baik, arah yang lebih positif dalam objektifnya membentuk dan memupuk perpaduan negara. Jadi perpaduan antara masyarakat majmuk itu akan dibina dan dibentuk dan akan menjadi asas utama diberi padat oleh kerajaan. Jadi dasar-dasar penting yang ada dalam laporan Razak 96 dan laporan Rahman Talib 90 telah dikuatkuasakan oleh kerajaan melalui Akta Pendidikan 1961. Dan kita akan lihat kepada cadangan penyata razak, kerana cadangan dikemukakan oleh penyata razak ini telah diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1997, dan kita melihat ada 9 perkara yang telah dinyatakan ataupun cadangan oleh penyata razak. Di antaranya yang kita fokuskan kepada yang kedua, iaitu bahasa Melayu jadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Seterusnya, bahasa Inggeris ni yang selalu didebatkan, selalu dibincangkan, akan diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan yang terakhir iaitu kita tengok pada poin yang ke-9, iaitu semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan jemaah nazir kesukuan akan ditubuhkan. Okey, baiklah, kita akan lihat perkembangan pendidikan selepas merdeka. Okey, aliran yang kita akan lihat iaitu yang pertama, Penyata Rahman Talib dan Akta Pelaporan Pelajaran 1961, Ordinan Pelajaran 1967, Laporan Husin On 1972, Laporan Kabinet 1979, Rang Undang-Undang 1955, Plan Induk Pembangunan Pendidikan PICT 2006 hingga 2010, dan last sekali kita akan lihat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPTM
2013-2025. Okey, perkara pertama sekali kita akan lihat penyata Rahman. Okey, penyata Rahman ini merupakan satu penyata yang mengandungi usul dan saranan yang penting untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Datuk Abdul Rahman Talib. Okey, penyata ini menganjurkan 4, iaitu yang pertama bahasa bahasa, iaitu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Yang kedua, kelas peralihan, iaitu kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari sekolah rendah jenis kebahasaan Cina dan sekolah rendah jenis kebahasaan Tamil yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu ataupun Inggeris. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, yang ketiga, kenaikan automatik, di mana kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Dan akhir kali, yang akhir kali mata pelajaran di mana murid beragama Islam akan belajar pendidikan Islam dan murid bukan beragama Islam akan belajar pendidikan moral. Okey, kita akan lihat slide seterusnya. Okey, kesimpulannya berdasarkan penyata Rahman Talib tadi, akhirnya telah digubal menjadi Akta Pelajaran 1961, di mana akta ini menganjurkan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Pelajaran percuma untuk sekolah rendah kebangsaan. Yang ketiga, Jemaah Nazir Persekutuan diwujudkan. Yang keempat, pelajaran vokasional diperkenalkan. Yang kelima, Akta Sekolah Pelajaran Lanjutan merupakan persekolahan sehingga umur 15 tahun. Dan akhir sekali, murid-murid akan naik darjah secara automatik. Okey, berikut kita akan lihat Ordinans Pelajaran 1967. Dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1967, tujuannya adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Bahasa Inggeris boleh digunakan bagi tujuan rasmi jika diperkenan Yang di-Pertuan Agong. Okey, kita akan lihat implikasi Ordinans Pelajaran. Okey, implikasi ini ialah bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah kerajaan termasuk sekolah rendah jenis kebangsaan berdasarkan Peraturan 21/2. Okey, pada Januari 1978, mata pelajaran pendidikan jasmani, seni, craft tangan, kajian tempatan dan muzik untuk murid tahun 1 sehingga tahun 3 di sekolah rendah jenis kebangsaan diajar dalam bahasa Melayu. Sehinggalah 1975 di mana semua sekolah rendah jenis kebangsaan ditukarkan kepada sekolah rendah kebangsaan. Dan akhir sekali pada 1982, semua sekolah menengah jenis kebangsaan ditukar kepada sekolah menengah kebangsaan. Ya, seterusnya kita akan lihat kepada laporan Hussein On pada tahun 1972. Jadi kita boleh lihat matlamatnya adalah mengkaji semula dasar pendidikan negara pada ketika itu dalam menyediakan satu pendidikan dasar kepada semua kanak-kanak bersekolah untuk setiap aliran sekolah seperti sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Jadi antara matlamatnya adalah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa Inggeris akan dijadikan sebagai bahasa kedua dan akan dikenal pasti sebagai satu bahasa antarabangsa. Masa mengajar bahasa Inggeris ini ditambah dan guru-guru yang mengajar akan diberi latihan bagi mencapai hasil pencapaian yang lebih baik. Jadi antara implikasi yang berlaku antaranya ialah bahasa Inggeris telah diwajibkan di semua sekolah kerana keutamaannya atau kepentingannya dalam pendidikan tinggi, perdagangan serta hal ehwal antarabangsa. Okey, baiklah, kita akan lihat laporan Kabinet 1979 atau lebih dikenali sebagai laporan Mahathir. Okey, laporan ini ditubuhkan pada September 1974 dan dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu merupakan Menteri Pelajaran. Okey, untuk
Tujuan laporan ini adalah untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka masa panjang. Di samping untuk memastikan sistem pendidikan memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih. Dajinya laporan Kabinet 1979 ini menekankan 6 aspek, iaitu yang pertama, penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, dan pengajaran pemulihan. Yang ketiga, pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan profesional. Yang keempat, menekankan pendidikan kerohanian yang kukuh. Yang kelima, menekankan peningkatan keseluruhan mutu pelajaran. Dan akhir sekali, menekankan kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Okey, baik, Rang Undang-Undang Pendidikan 1995. Okey, Rang Undang-Undang adalah satu cadangan pembentukan atau penggubalan undang-undang baru yang dibentuk melalui undangan tapi masih belum diluluskan dan diberikan perkenan diraja. Jadi selepas suatu rang undang-undang diluluskan, barulah ia menjadi akta. Jadi di dalam perkembangan pendidikan di Malaysia juga terdapat rang undang-undang yang mana ia berlaku pada 1995 yang kita panggil rang undang-undang pendidikan 1995. Jadi di dalam rang undang-undang ini menyenaraikan bahawa sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara. Yang kedua adalah falsafah pendidikan negara menjadi landasan sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. Pendidikan prasekolah dijadikan sebagai salah sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Seterusnya adalah pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan. Ini terjadi di mana sekolah-sekolah profesional dinaik taraf menjadi sekolah teknik, dan politeknik juga diberi peluang untuk membuat kerjasama dengan mana-mana badan organisasi bebas untuk menghantar pelajar untuk menerima latihan. Dan yang terakhir adalah rujukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta. Jadi selepas Undang-Undang 1995, kita ada perkembangan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP, iaitu daripada 2006 hingga ke 2010. Ia termaktub di dalam rancangan Malaysia ke-9. Jadi PIPP ini telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi ketika berada di Putrajaya International Convention Center PICC pada tahun 2007. Jadi PIPP Pelan Induk ini memacu misi nasional melalui penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan, iaitu minda kelas pertama sebagai satu pendekatan utama. Okey, di dalam PIPP, di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, kita mempunyai 2 pendekatan. Okey. Dua pendekatan. Saya minta mohon slide seterusnya. Okey, pendekatan pertama adalah menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Yang ini merujuk kepada dasar yang memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti yang lain. Pendekatan kedua adalah kecemerlangan institusi pendidikan, yang mana kita lihat JPM memberi perhatian khusus kepada sekolah yang mencapai tahap kecemerlangan dan juga bagi yang mengekalkan tahap kecemerlangan untuk mempertingkatkan kecemerlangan ke tahap yang lebih tinggi.
Okey, ini adalah 6 teras strategi yang mendukung pelan induk pembangunan pendidikan. Yang pertama kita lihat daripada membina negara bangsa, iaitu KPM dibahaskan untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri patriotik, cinta negara dan menjunjung warisan budaya. Seterusnya adalah membangunkan modal insan. Membangunkan modal insan merujuk kepada pendidikan memainkan peranan penting dalam membangunkan modal insan dan jati diri yang kukuh. Seterusnya adalah memperkasakan sekolah kebangsaan. KPM berhasrat untuk memperkasakan sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah menengah harian, iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhantar. Sekolah ini ditumbuhkan sebagai satu aliran perdana bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya adalah merapatkan jurang pendidikan, di mana KPM ini memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan upaya yang sama untuk cemerlang. Yang nombor 5 adalah memartabatkan profesi keguruan, iaitu meningkatkan kualiti guru, kejayaan guru dan juga kebajikan guru. Dan yang terakhir adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, di mana pendidikan berkualiti disediakan untuk semua adalah satu agenda yang penting bagi KPM. KPM berhasrat dia nak membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat sekolah wawasan, sekolah bestari dan juga sekolah kluster. Okey, pertama sekali sekolah wawasan. Apa yang dimaksudkan dengan sekolah wawasan? Okey, sekolah wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Di bawah konsep ini, 2 atau 3 buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung. Okey, seterusnya kita akan lihat tujuan dan matlamat sekolah wawasan. Tujuannya adalah yang pertama untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid yang berbagai bangsa dan latar belakang. Yang kedua, untuk memupuk semangat integrasi antar pelajar dari pelbagai aliran. Yang ketiga, untuk melahirkan generasi yang punya sifat toleransi. Dan akhir sekali, untuk menggalakkan integrasi yang maksimum antara kaum dan juga bangsa. Okey, seterusnya kita akan lihat sekolah bestari. Okey, sekolah bestari ini merupakan sekolah yang ditubuhkan dengan teknologi canggih dengan pengubahsarian kurikulum agar selari dengan perkembangan pesat dalam era sains dan teknologi. Tujuannya adalah untuk membangunkan murid yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani. Yang kedua, menghasilkan dana kerja yang berkemahiran berfikiran literasi ICT. Yang ketiga, mendemokrasikan pendidikan, meningkatkan pelibatan pihak berkepentingan, memastikan perkembangan menyeluruh individu dan lain sekali, memberi peluang dan meningkatkan kekuatan keupayaan individu. Dan akhir sekali kita akan melihat sekolah kluster. Okey, sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya dari aspek pengurusan dan juga kemenjadian murid. Kewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangunkan sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apakah implikasi daripada PIPP ini. Terdapat 4 implikasi, antaranya wujudnya kaedah pentaksiran bahasa sekolah ataupun dikenal sebagai PBS. Seterusnya, penambahbaikan konsep 3M kepada 4M dalam mata pelajaran matematik. Jadi 3M ini telah ditambah dengan 1M, iaitu menakul. Menakul maksudnya cara berfikir oleh murid-murid dalam sesuatu mata pelajaran. Jadi 1M telah ditambah dalam PIPP dan seterusnya adalah wujudnya penggunaan ICT dalam mengajar mata pelajaran matematik. Jadi penggunaan ICT pada ketika itu telah wujud, jadi akan menjadikan sesi PDP itu menjadi lebih menarik dan dapat menarik minat murid-murid dalam kelas.
dan yang terakhir iaitu wujudnya sistem kemahiran baru melintasi subjek. Dan kita akan lihat seterusnya adalah PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula pada tahun 2013 hingga 2025. Jadi terdapat visi dan misi di dalam PPPM, antaranya untuk visi iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, dan misinya adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi kita lihat kepada ucapan daripada Tan Sri Datuk Mahyudin Muhammad Yassin dalam pelancaran dasar baru KPM 2013 hingga 2025. Di antara petikan ucapannya adalah kerajaan amat komited dalam melaksanakan transformasi sistem pendidikan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. Jadi transformasi pendidikan yang ini bermatlamatkan bagi melengkapkan setiap murid di negara Malaysia dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan menangani cabaran abad ke-21. Di sini kita dapat lihat bahawa transformasi pendidikan pada ketika itu perlu selaras dengan pendidikan abad ke-21. Kita akan lihat beberapa perkara yang dikenal pasti oleh PPPM. Jadi di antaranya KPM akan mengawal semua perkara berkaitan pendidikan negara dari pendidikan bermula pada prasekolah hingga ke pengajian tinggi yang merangkumi aspek antaranya adalah 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid, 11 ajakan transformasi, 3 gelombang dan yang terakhir iaitu pihak berkepentingan. Jadi kita lihat kepada aspek yang pertama iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Terdapat 5, antaranya adalah akses, antaranya adalah 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Seterusnya adalah kualiti. Negara pada ketika itu dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIM, SS dan PISA dalam tempoh 16 tahun. Equity 50% pengurangan dalam jurang pencapaian menjelang 2020, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian dan nilai kepada kanak-kanak, dan yang terakhir iaitu kecekapan. Sistem pendidikan pada ketika itu memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Dan kita lihat 6 aspirasi murid. Untuk murid ini kita ada 6 perkara iaitu pengetahuan, cara mereka berfikir, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, bagaimana cara murid memimpin, kemahiran di bahasa, penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, etika dan kerohanian, dan yang terakhir iaitu identiti nasional. Berikut merupakan 11 anjakan transformasi, di antaranya adalah menyediakan keselamatan akses kepada pendidikan kualiti antarabangsa, memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan digalakkan untuk menambah lagi bahasa-bahasa tambahan. Kemudian melahirkan rakyat yang menghayati nilai, mentransformasikan profesional keguruan menjadi profesional pilihan, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ataupun ditempatkan di setiap sekolah. JPN PPD berupaya untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pelajaran di Malaysia, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Seterusnya adalah bagaimana cara untuk bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dengan lebih meluas. Ke-10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang diperuntukkan oleh PPD, KPM ataupun JPN. Yang terakhir iaitu meningkatkan ketulusan untuk tanggungjawab awam secara langsung. Okey, baik. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terbagi kepada 3 gelombang, iaitu gelombang 1 tahun 2013 hingga 2015, gelombang kedua 2016 hingga 2020 dan gelombang 3 2021 sehingga 2025. Jadi di dalam gelombang 1, Kementerian memberikan penekanan kepada aspek menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program.
Jadi dalam tempoh pelaksanaan gelombang 1, tumpuan diberikan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua guru besar dalam meningkatkan kadar literasi bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Okey, di dalam gelombang kedua pula, Kementerian melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan dalam mempercepatkan perjalanan perubahan, iaitu rancangan untuk semua inisiatif bermula semasa gelombang 1. Dalam gelombang ini, dia melibatkan pergerakan semua lebih kurang 410,000 guru dan 10,000 guru atau pengetua kepada pakej kerjaya baru. Dan yang terakhir adalah gelombang 3 yang mana bermula pada kita, iaitu 2021 tahun ini, di mana gelombang ketiga adalah semua sekolah, guru serta pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum, yang mana kita boleh kaitkan dengan keadaan sekarang, yang mana kita punya pendekatan pembelajaran adalah melalui pembelajaran online. Jadi guru-guru dan semua pihak, termasuk pihak pentadbir, perlulah menunjukkan prestasi yang luar daripada kebiasaan. Dengan itu kementerian memberi tumpuan bagi meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan di antara rakan setugas. Okey, berikut adalah pihak berkepentingan yang berada di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu murid, kita ada guru, pemimpin sekolah, pegawai kementerian, ibu bapa dan juga pihak komuniti dan swasta. Seterusnya kita akan lihat berkaitan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan. Okey, perkara pertama sekali kita akan lihat falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan dahulunya disebut sebagai falsafah pendidikan negara (FPN), merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Okey, falsafah ini berhasrat mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi teori, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, falsafah merupakan satu usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey, akhir sekali penyataan falsafah ini memberi penekanan terhadap perkembangan potensi individu secara berterpadu dan menyeluruh ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan. Baiklah, kita akan lihat kepada apakah sebenarnya perkaitan di antara sistem pendidikan negara dengan FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi saya letak 3 perkara yang perlu dilihat, iaitu antaranya adalah perubahan sukatan subjek pelajaran, perubahan bahan-bahan pengajaran dan yang terakhir iaitu perubahan fokus. Jadi secara kesimpulannya kita melihat iaitu falsafah pendidikan kebangsaan sememangnya telah memberikan beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan negara kita. Sebagai contoh, implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program seperti KBSR iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah dan KBSM iaitu kurikulum bersepadu sekolah menengah. Jadi selain itu kita melihat juga kurikulum ini sebagai telah mengalami satu perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan ke dalam semua subjek bagi mencapai matlamat ataupun melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.
perubahan kurikulum yang terakhir kita boleh lihat iaitu perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan. Mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran bagi menyesuaikan dan mengasah kemahiran pelajar dalam bidang teknologi, teknik dan juga vocational. Jadi implikasi FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan ini seterusnya dilihat terhadap pendidikan. Sebagai contoh, ada perubahan peribadi pendidikan yang selari dengan pandangan ataupun visi positif dalam menjalankan tugas tanggungjawab mereka sebagai guru ataupun profesional guru dalam mencapai tujuan dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi berikut merupakan rujukan yang telah kami rujuk, banyak rujukan untuk membuat satu slide daripada sistem pendidikan sebelum merdeka dan selepas merdeka. Baiklah, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas masa yang telah semua luangkan, dan kami mengharapkan perkongsian ilmu ini memberi manfaat kepada semua. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.